Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pak Cik Makcik Otok Arung, hari ini adalah hari ketiga Bosku Najib bermalam di dalam penjara Kajang. Cukup kesian. Seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan yang paling berkuasa, paling kaya hasil merompak bermalam di dalam penjara Kajang. Pak Cik Makcik Otok Arung. Bosku Najib tidak pernah hidup susah. Sangat-sangat kesian. Malam ini, Bosku Najib menderita tidur dalam penjara Kajang. Pak Cik Makcik Otok Arung yang amat saya hormati. Ini adalah kisah sedih. Kisah benar. Perjuangan seorang pemimpin yang cukup masyhur namanya. Tiba-tiba di akhir kehidupannya, hasil daripada tamak merompak berakhir dalam penjara neraka dunia bernama penjara Kajang. Kebenaran sememangnya terlalu sakit, terlalu pahit dan menyakitkan untuk ditonton dan didengar Pak Cik Makcik Otok Arung. Sangat-sangat mengejutkan. Seorang pemimpin yang cukup lama menjadi Perdana Menteri di Putrajaya. 10 tahun. Kini bermalam di dalam penjara Kajang yang cukup mengerikan. Saya juga bersimpati dan kasihan dengan nasib malang Najib Razak yang secara mengejut sangat cepat masuk penjara Kajang, Pak Cik Makcik Otok Arung. Ya, sangat-sangat kasihan seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan yang selama ini hidup di rumah banglo 7 bintang. Tiba-tiba sekelip mata tidur dalam penjara Kajang, Pak Cik Makcik Otok Arung. Kenapa seorang Perdana Menteri yang dulu tidur di atas katil yang mewah dan sangat mahal tiba-tiba bermalam dalam penjara Kajang? Oh, saya baru ingat. Najib Razak dihantar ke dalam penjara Kajang kerana dia didapati bersalah oleh 9 orang hakim atas 7 kesalahan jenayah merompak duit rakyat, duit negara dalam syarikat SRC International sebanyak 42 juta ringgit. Cukup kasihan perjuangan bosku ini. Berjuang merompak setiap hari di Putrajaya tanpa disangka-sangka oleh bosku dan 3 juta toyol parti timbangan. Rupa-rupanya ia berakhir tidur dalam penjara Kajang. Ya, inilah perjuangan keramat bosku Najib
yang menjadi perbualan seluruh dunia, Pak Cik Makcik Oto Arum. Perjuangan bosku di usia muda sampai usia tua. Merompak, merompak, merompak. Mencuri, mencuri, mencuri. Jadi toyol, jadi toyol, jadi toyol. Jadi lanun, jadi lanun, jadi lanun. Dulu-dulu sangat kebal, tiba-tiba hari ini bermalam dalam penjara Kajang. Ingat pesanan keramat ini. Sabun jatuh jangan dikutip, Najib Razak di dalam penjara Kajang. Saya amat bersimpati dengan nasib malang anda. Seorang toyol yang paling kaya di dunia. Seorang penyamun, penyangak, pencuri mafia yang paling berkuasa di dunia hasil merompak. Menangis meratap nasibnya dalam penjara Kajang. Marah, sakit hati, koyak dengan hukuman ini. Sudah terlambat untuk sakit hati. Bosku Najib sudah check-in penjara Kajang dan ini adalah hari ketiga. Bosku Najib masih belum bebas. Semoga bosku Najib terus bersabar, terus kuat dan tabah menghadapi ujian dan hukuman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah pesan, merompak mencuri harta rakyat, harta negara berdosa besar, Najib Razak. Tetapi kau langgar hukum Allah ini. Kau langgar hukum agama Islam ini. Kau tidak berpegang dengan perintah Allah dalam kitab Al-Quran sebagai pemimpin. Dan akhirnya kami cukup kasihan. Hanya kerana nafsu serakah yang cukup tamak halubah. Kerana dosa-dosa merompak yang dibuat oleh bosku Najib ini dilaknat Allah, membawa dirinya dengan sangat-sangat hina, meringkuk dalam penjara Kajang, Pak Cik Makcik Oto Arum. Ini adalah hikmah, pengajaran, ibrah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, Pak Cik Makcik Oto Arum. Seorang pemimpin yang bangga dan tamak merompak harta rakyat, harta negara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menangis menderita, dihukum penjara selama 12 tahun di dunia ini. Ini perlu menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Keaiban dan dosa-dosa besar pemimpin paling tamak di dunia bernama Bosku Najib ini adalah pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia. Sehebat mana Bosku Najib merompak duit rakyat dan harta negara di hadapan Allah yang maha berkuasa. Kun fayakun. Allah membongkarkan 1001 keaiban dan dosa besar Bosku Najib yang sangat-sangat memalukan 7 keturunannya. Allah melaknat pemimpin maha zalim, maha tamak, merompak dan mencuri harta rakyat dan harta negaranya, Najib Razak. Allah bersumpah dan berjanji dengan cukup keras dalam kitab Al-Quran. Pemimpin Islam munafik di bumi Allah ini yang mencuri dan merompak harta rakyat, harta negaranya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan neraka Jahannam Allah. Saya ulang,
Kebenaran adalah tetap kebenaran yang telah diletakkan dalam kitab Al-Quran. Kenapa Najib Razak itu meringkuk dalam penjara Kajang Pakcik Makcik Oto Arum? Jangan kita pernah lupa dengan firman Allah yang Maha Berkuasa. Allah telah berpesan kepada semua pemimpin-pemimpin di bumi Allah ini. Mana-mana pemimpin yang membuat kerosakan di bumi Allah dengan kerja merompak harta rakyat, harta negara, maka Allah Subhanahu wa taala boleh menunjukkan kekuasaannya dengan menghancurkan pemimpin itu sekelip mata. Janji Allah itu sangat-sangat benar, Najib Razak. Seluruh dunia terkejut. Seorang ketua mafia penyamun, seorang pemimpin dunia akhir zaman yang sangat-sangat kaya hasil projek merompak harta rakyat Malaysia dan harta negara Malaysia berpuluh-puluh bilion ringgit. Akhirnya menangis tersiksa dalam penjara Kajang Pakcik Makcik Oto Arum. Kebenaran ini tidak boleh disembunyikan. Kejahatan, kerosakan, kezaliman yang dibuat oleh Najib Razak ini tidak boleh ditutup sehingga kiamat diisytiharkan oleh Allah. Ini adalah amaran Allah kepada seluruh manusia berbilion-bilion di bumi Allah. Sehebat mana pangkat kuasa dan kemasyhuran di dunia ini, sehebat mana kabel-kabel besar anda di dunia ini, sehebat mana anda mencatur kuasa di dunia ini, sekaya mana anda merompak harta rakyat, inilah kun fayakun, tanda-tanda kuasa Allah yang Maha Berkuasa. Najib Razak menderita tersiksa secara mengejut, dihumban oleh Allah ke dalam penjara neraka dunia, yaitu penjara Kajang. Ini baru pembalasan cash dari Allah yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Al-Quran, yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pakcik Makcik Oto Arum. Kita sebagai orang Islam, jangan cuba untuk mempertahankan seorang pemimpin yang dilaknat Allah dalam kitab Al-Quran, merompak, mencuri harta rakyat dan harta negara. Dijanjikan neraka jahanam Pakcik Makcik Oto Arum. Jangan cuba mengajar umat Islam bahwa pemimpin zalim laknatullah, pemimpin perompak laknatullah, pemimpin iblis laknatullah, pemimpin dajjal laknatullah ini perlu disokong untuk merompak, membuat kerosakan di bumi Allah. Perkara ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah. Wahai umat manusia, berimanlah kita kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kita kepada Allah. Dunia hanya sementara, Najib Razak. Duit rompakan haram yang kau rompak itu akhirnya menghancurkan kau di dalam penjara Kajang. Pangkat, kekuasaan, kemasyhuran dunia itu menghancurkan kau dalam penjara neraka dunia malam ini, bosku Najib. Ya, kau tertipu dengan mainan-mainan politik dan kuasa di dunia akhir zaman ini. Allah telah bersumpah dalam Al-Quran, dunia ini penuh dengan tipu daya iblis, syaitan dan dajjal. Saya ulang, Allah telah berfirman dalam Al-Quran, dunia ini penuh dengan tipu daya iblis, syaitan dan dajjal. Harta, pangkat, kekuasaan, kekayaan hasil daripada merompak harta rakyat, harta negara adalah tipu daya mainan dunia, Najib Razak.
Saya kasihan tengok kamu Najib Razak tertipu dengan wang-wang haram berpuluh-puluh bilion ringgit. Saya kasihan tengok kamu Najib Razak tertipu dengan mainan-mainan pangkat kuasa tipu-tipu di dunia ini. Saya kasihan tengok kamu Najib Razak. Kamu tertipu dengan janji-janji iblis, syaitan dan dajjal tentang kemasyhuran dunia tipu-tipu ini. Najib Razak, ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kamu untuk kamu bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Najib Razak, hukuman penjara 12 tahun di dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh itu adalah teguran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu bertaubat dan kembali ke pangkal jalan. Saya mendoakan Najib Razak mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah, mendapat keampunan daripada Allah atas dosa-dosa besarnya merompak harta rakyat dan harta negaranya. Semoga teguran Allah ini menjadi pengajaran kepada pemimpin-pemimpin seluruh dunia Pakcik Makcik Oto Arum. Saya sebagai orang Islam menyampaikan syahadatul haq ini. Saya tidak takut untuk dibunuh, dibom sifo, ditangkap atau disumpat dalam penjara dunia sementara Najib Razak. Saya hanya takutkan Allah Subhanahu wa taala Pakcik Makcik Oto Arum. Saya tidak mengejar pangkat, kuasa dan duit-duit haram seperti kamu Najib Razak. Saya hanya menyampaikan kalimat-kalimat kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu orang pun pemimpin di dunia ini boleh menyembunyikan satu kebenaran. Mencuri, merompak harta rakyat dan negaranya adalah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala Pakcik Makcik Oto Arum. Tidak ada satu orang pun yang paling berkuasa dalam percaturan kuasa dunia ini yang boleh menyembunyikan kebenaran bahawa pemimpin yang maha zalim, maha tamak, merompak, mencuri harta rakyat dan harta negaranya, pasti dan pasti di akhir kehidupan pemimpin itu dihancurkan secara mengejut oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Najib Razak, ingat pesanan kalimat ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini bukan untuk merompak harta rakyat dan harta negara. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Najib Razak bukan untuk berebutkan harta-harta rompakan haram di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala Najib Razak bukan untuk bersaing sebanyak mana duit negara kita boleh kita rompak dan sebanyak mana pangkat kekuasaan kita boleh rompak di dunia ini. Semua ini tidak ada makna apa-apa lagi. Kerana kini akhirnya Najib Razak menderita hari ketiga check-in penjara Kajang. Saya faham kesakitan, keperitan, penderitaan Najib Razak yang baru 3 hari check-in penjara Kajang Pakcik Makcik Oto Arum.
menggelupur ketakutan Najib Razak. Cuba anda bayangkan, ini baru 3 hari anda sudah menderita bersama 3 juta ahli toyol dalam parti timbangan. Hukuman penjara yang diputuskan oleh Yang Arif hakim-hakim dalam negara kita adalah 12 tahun Najib Razak. Ini baru 3 hari kamu dah tak tahan. Kenapa kamu tak tahan? Sebab sememangnya penjara Kajang itu adalah penjara neraka dunia yang cukup-cukup sakit dan pahit. Kamu selama ini biasa tidur dekat hotel banglo 7 bintang, tiba-tiba masuk dalam penjara Kajang. Ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala untuk Pak Cik Makcik Oto Arong. Kita sebagai orang Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata benar di hadapan pemimpin dan penguasa zalim yang merompak harta rakyat dan harta negaranya. Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara jelas dalam kitab Al-Quran dan hadis baginda, jihad yang paling besar disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad menegur pemimpin dan penguasa zalim di dunia ini. Maka adalah wajib untuk kita sebagai hamba Allah saling ingat mengingatkan pemimpin-pemimpin kita. Mencuri, merompak, buat rasuah di dunia ini adalah satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan neraka jahanam serta kehancuran di dunia. Ini yang sedang berlaku kepada bosku. Berdosa besar juga untuk kita semua jika kita menyokong perbuatan pemimpin-pemimpin kita merompak, mencuri harta rakyat, harta negara. Berdosa besar kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Islam, jika kita menyokong dan mempertahankan perbuatan jenayah rasuah, dosa besar rasuah Najib Razak ini yang diharamkan secara terang-terangan sampai kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh kitab Al-Quran. Kalau anda semua perasan, kehidupan pemerintahan dunia akhir zaman di seluruh dunia, tidak ada satu orang pun yang berani menegur dan mengingatkan pemimpin-pemimpin Islam kita di seluruh dunia bahawa perbuatan merompak, mencuri, buat rasuah adalah perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan pemimpin-pemimpin kita boleh dihancurkan oleh Allah sekelip mata. Contohnya, lihat di mana Najib Razak, Pak Cik Makcik Oto Arong, tanpa disangka-sangka oleh 3 juta toyol parti timbangan, tanpa disangka-sangka oleh kuasa-kuasa besar seluruh dunia, tanpa disangka-sangka oleh pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia, akhirnya Allah menunjukkan kebenaran janji-janjinya. Najib Razak yang paling berkuasa, yang paling kaya, hasil daripada projek merompak-merompak di bumi Allah ini, dihancurkan oleh Allah sekelip mata pada PRU 14 di semua mahkamah Malaysia dan berakhir dengan sangat hina dalam penjara Kajang. Ini fakta
fakta yang cukup pahit untuk ditelan oleh Najib Razak dan 3 juta ahli toyol Parti Timbangan. Kenapa Allah menghancurkan Najib Razak dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini? Sehebat mana Najib Razak dengan pangkatnya sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, sebagai ahli parlimen. Sehebat mana Najib Razak menguasai Mahkamah Dunia. Sehebat mana Najib Razak menyembunyikan bukti-bukti dosa besarnya merompak harta rakyat, harta negara. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghantar Najib Razak ke penjara Kajang secara mengejut. Semua ramalan Jufazli Syah Ahmad tepat dan benar. Saya meramalkan Najib Razak check-in penjara dunia hari Selasa. Allah tunjukkan kebenaran ini. Pemimpin yang angkuh, sombong, riak, takabur, tinggi diri, bangga merompak setiap hari di bumi Allah, hancur sekelip mata Pak Cik Maci Oto Arong. Kisah benar pemimpin dunia akhir zaman ini adalah sama dengan kisah Raja Firaun, Raja Namrud, Qarun, yang sangat kaya tetapi sangat zalim, sombong di atas bumi Allah, berlagak macam Tuhan. Hanya kerana Firaun, Namrud dan Qarun itu, mereka mempunyai harta, pangkat, kuasa dan kemasyhuran di dunia beratus-ratus tahun dahulu. Tapi akhirnya sekaya dan sehebat mana Firaun, Namrud dan Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat-sangat hina, sehingga ditulis dan dirakamkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Nasib Firaun, Qarun dan Namrud ini sama dengan kisah Najib Razak Pak Cik Maci Oto Arong. Memang penyokong-penyokong Najib Razak di seluruh dunia amat sukar untuk menerima kebenaran Najib Razak dihukum dalam penjara Kajang sehingga hari ini Pak Cik Maci Oto Arong. Ini adalah balasan kepada manusia yang berlagak macam Tuhan, terlalu sombong dan angkuh dengan kekayaan haramnya hasil merompak, yang mana akhirnya Najib Razak terkejut check-in penjara Kajang dengan sangat cepat Pak Cik Maci Oto Arong. Macam baru kemarin Najib Razak jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan di Putrajaya. Tiba-tiba hari ini Najib Razak menangis darah menderita, meringkuk dalam penjara neraka dunia, iaitu penjara Kajang Pak Cik Maci Oto Arong. Teguran-teguran yang saya berikan kepada Najib Razak dianggap jahat oleh Najib Razak. Peringatan-peringatan Allah dan Rasulullah tidak diindahkan oleh Najib Razak Pak Cik Maci Oto Arong, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur Najib Razak di dalam penjara Kajang hari ini secara mengejut. Iya, berpuluh-puluh tahun bosku Najib ditampuk kekuasaan dunia yang cukup gah
yang cukup masyhur, yang sangat kaya raya hasil merompak harta negaranya. Tetapi sial dan cukup sial. Malang sangat malang. Sayang 1000 kali sayang. Pangkat, kekuasaan, kemasyhuran. Harta wang haram hasil merompak menghancurkan Najib Razak dalam penjara Kajang Pakcik Makcik Oto Arum. Saya sebagai hamba Allah, saya bangga untuk menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Najib Razak tidak ada kuasa di dunia ini, Pakcik Makcik Oto Arum. Message yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa di seluruh dunia. Apabila Najib Razak kalah 9-0 dalam Mahkamah Malaysia, apabila Najib Razak disumbat dan dihukum dalam penjara neraka dunia selama 12 tahun, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu kebenaran kepada kita semua. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, Najib Razak. Wang rompakan haram kamu, pangkat Perdana Menteri kamu, cash is king, yang ada di tangan kamu tidak ada kuasa. Bertaubatlah dan bersama-sama kita menambahkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Pakcik Makcik Oto Arum. Sebentar tadi, 300 orang penyokong-penyokong Najib Razak menyerbu Istana Negara menghantar memorandum pengampunan diraja. Akan tetapi, tidak ada hasil apa-apa. Najib Razak masih menangis tersiksa dalam penjara Kajang. Sia-sia 300 orang menghantar memorandum pengampunan diraja kepada Agung di istana. Sampai sekarang tidak ada pengampunan diraja. Mana menghilang 3 juta ahli UMNO BN? Mana menghilang semua ahli-ahli Parlimen UMNO? Mana menghilang Rosma Mansor, anak-anak Najib Razak dan anak-anak Rosma Mansor? Memorandum yang dihantar untuk menuntut permohonan diraja untuk pengampunan kepada Najib Razak tidak mendapat sambutan daripada 32 juta rakyat. Parti UMNO sendiri, Presiden UMNO tidak turun untuk hantar memorandum itu. 3 juta ahli UMNO BN seluruh Malaysia tidak turun di hadapan Istana Negara. Hanya 300 orang sahaja. Maka disebabkan terlalu sedikit yang menyokong banduan penjenayah perompak penyamun laknatullah itu. Benar kata-kata Jufazli Syah Ahmad beberapa jam lalu, Najib Razak secara rasmi gagal mendapat pengampunan diraja untuk menangguhkan hukuman penjara itu. Pakcik Makcik Oto Arum. Kalau hanya 300 orang sahaja berbanding 32 juta rakyat, memang susah nak dapat pengampunan diraja. Wahai banduan penjenayah perompak nombor 1 di dunia. Ya, ini tanda-tanda kebesaran kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin Islam munafik cuba melawan kuasa Allah di dunia, akhirnya hancur sendiri secara automatik di hadapan Allah. Betapa sombong dan angkuhnya Najib Razak ini. Berani-berani mahu lawan kuasa Allah
dengan kerja-kerjanya merompak, akhirnya hancur dalam penjara Kajang dan tidak dapat pengampunan diraja. Kepada pemimpin-pemimpin Islam di seluruh dunia, jangan terlalu mendongak ke langit bumi hanya kerana pangkat kekuasaan, kemasyhuran dan duit-duit haram yang anda rompak setiap hari di hadapan Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha besar, Allah Maha tinggi, Allah Maha kuasa untuk menghancurkan mana-mana pemimpin Islam munafik yang menjual nama Allah, menjual nama Islam untuk merompak di dunia sementara ini. Ini yang berlaku kepada Najib Razak. Sumpah laknat setiap hari dilaung-laungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terang-terangan Najib Razak merompak harta negaranya tanpa rasa malu. Setiap hari Najib Razak dan pengikut-pengikutnya buat sumpah laknat di rumah Allah untuk menghalalkan dosa-dosa besar mereka merompak di dunia. Akhirnya apa yang berlaku? Sumpah laknat ini memakan diri Najib Razak sehingga menderita check-in penjara Kajang. Baru 3 hari, 2 malam meringkuk dalam penjara Kajang, Najib Razak sudah tidak tahan. Tidur dalam penjara neraka dunia Pakcik Makcik Oto Arum. Baru 2 hari, 3 hari disumbat dalam penjara Kajang. 3 juta ahli toyol dalam parti timbangan tak boleh tidur malam dengan sangat tenang dan nyenyak kerana mereka tidak sangka ketua toyol laknatullah itu menderita dalam penjara Kajang. Kebenaran adalah tetap kebenaran dan memang kebenaran ini sedang mengguncang percaturan kuasa dunia akhir zaman. Pakcik Makcik Oto Arum. Sumpah laknat Najib Razak itu antara sebab utama kenapa Najib Razak kalah 9-0 dalam Mahkamah Dunia. Sumpah laknat Najib Razak itu antara punca utama. Najib Razak masuk ke dalam penjara Kajang secara mengejut sehingga Najib Razak tidak boleh menerima takdirnya yang dia pilih sendiri. Sumpah laknat tipu-tipu yang dibuat oleh bosku Najib ini memakan diri Najib Razak dalam penjara Kajang. Terang-terangan Najib Razak menzalimi diri sendiri Pakcik Makcik Oto Arum. Terang-terangan Najib Razak menghancurkan legasi politiknya sendiri di hadapan 32 juta rakyat. Terang-terangan Najib Razak menghancurkan masa depan hidupnya sendiri kerana gila dan sangat gila merompak harta rakyatnya dan harta negaranya tanpa ada rasa takut kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Bertaubat Najib Razak.
Terlalu banyak sumpah laknat yang kau buat. Akhirnya Allah melaknat kamu dalam penjara Kajang hari ini. Kamu terlalu tamak halubah. Bertuhankan dunia. Bertuhankan duit haram rompakan. Bertuhankan pangkat dan kemasyhuran dunia. Yang hakikatnya Najib Razak, kamu menzalimi diri sendiri. Kamu menghancurkan diri sendiri. Kamu mengkuburkan legasi politik kamu sendiri buat selama-lamanya. Kerana nafsu serakah kamu merompak harta negara kamu sendiri. Apa rasanya masuk dalam penjara Kajang, penjara neraka dunia itu, Najib Razak? Memang rasanya sangat-sangat menderita. Saya kasihan tengok pengakhiran hidup Najib Razak di usia tua Pakcik Makcik Otu Arong. Dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam penjara neraka dunia, iaitu penjara Kajang. Seribu satu kezaliman, 1001 kejahatan kamu buat, Najib Razak, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merompak, membunuh, menipu, menzalimi rakyat. Kamu mengkhianati negara kamu. Ini adalah dosa-dosa besar yang sangat-sangat terkutuk. Dosa-dosa besar yang dilaknat oleh Allah dan Rasulullah dalam siasah syariah. Datuk Seri Najib Tun Razak, yang amat saya hormati, menjadi banduan penjenayah dalam penjara Kajang memang cukup-cukup menyakitkan. Ia adalah hasil yang kamu tuai sendiri atas dosa-dosa besar yang kamu buat, bosku. Merompak, mencuri, menipu, berbohong, membunuh, menzalimi 32 juta rakyat, mengkhianati amanah negara. Antara sebab utama kamu hidup menderita di hari tua kamu dalam penjara Kajang. Baru 3 hari 2 malam dalam penjara Kajang, bosku Najib sudah merayu untuk pengampunan diraja. Bosku, sukacita saya maklumkan, berdasarkan rahsia sulit dan maklumat sulit, tidak ada pengampunan diraja untuk kamu sehingga hari ini. Kamu perlu menjalani hukuman penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Beratus-ratus tahun, Najib Razak, atas dosa-dosa kamu yang bangga merompak di bumi Allah ini. Bumi ini hanya pinjaman daripada Allah untuk kita, Pakcik Makcik Otu Arong. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Kita semua, Najib Razak, dicipta oleh Allah sebaik-baik makhluk. Kita dijadikan sebagai khalifah di bumi Allah ini untuk membawa kepada jalan-jalan kebaikan, bukan membawa kepada jalan-jalan merompak harta negara dan harta rakyat. Saya ulang, bumi dan dunia ini hanyalah sementara, tempat persinggahan untuk kita yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Najib Razak.
Allah menciptakan kita sebagai manusia, sebaik-baik makhluk yang sangat hebat. Kita diamanahkan untuk menjadi khalifah di bumi Allah ini, membawa kepada kebaikan dan jangan membawa kepada jalan merompak harta rakyat dan harta negara. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Najib Razak lupa. Bosku, kamu adalah pemimpin yang hebat. Kamu adalah pemimpin yang bijak. Kamu adalah pemimpin yang cukup luar biasa. Akan tetapi sayang 1000 kali sayang, bosku Najib. Nafsu serakah dalam diri kamu terlalu tamak merompak harta rakyat, harta negara kamu, sehingga kamu hancur sekelip mata atas izin kuasa Allah dalam penjara Kajang. Kamu adalah pemimpin yang hebat dalam percaturan kuasa dunia, Najib Razak. Tetapi sayang 1000 kali sayang, disebabkan kamu sangat hebat, sangat pandai, sangat cerdik merompak berpuluh-puluh tahun di negara Malaysia. Akhirnya duit-duit rompakan haram itu menghancurkan legasi politik kamu sendiri dan menghantar kamu di hari tua ke dalam penjara neraka dunia. Penjara Kajang itu. Esok, perbicaraan kes jenayah rompakan Najib Razak bernilai 2.3 bilion ringgit bersambung di Mahkamah Kuala Lumpur. Balak demi balak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Najib Razak Pakcik Makcik Oto Arung atas dosa-dosa besarnya yang terlalu sombong di hadapan Allah, merompak di bumi Allah. Kesian, sangat kesian Najib Razak. Baru bermula menjalani hukuman penjara neraka dunia, tiba-tiba Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengeluarkan notis untuk banduan penjenayah perompak penyamun nombor 1 di dunia, diarahkan oleh Hakim untuk tampil dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit. Najib Razak akan dibicarakan pada hari esok atas 4 kesalahan jenayah. Salah guna kuasa merompak duit rakyat dalam syarikat 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit. Bermula esok, Najib Razak akan dibicarakan atas 21 kesalahan jenayah pengubahan wang haram. Duit 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit dicuri dan disimpan dalam akaun bank pribadi AM Bank Najib Razak. Ini bukan wayang. Ini bukan gimmick politik. Ini adalah kisah benar perbicaraan kes jenayah rompakan yang terbesar dalam sejarah dunia Pakcik Makcik Oto Arung. Najib Razak terperangkap dengan duit haram rompakannya yang bertimbun-timbun di seluruh dunia. Saya cukup kasihan. Najib Razak tertekan, tak boleh tidur malam, kerana perbicaraan kes rompakan 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Tak lama lagi habis dan tak lama lagi keputusannya akan diumumkan. Jika Najib Razak kalah dalam perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit itu, Najib Razak akan dijatuhkan hukuman penjara maksimum
250 tahun penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Ya, inilah rule of law. Inilah keadilan undang-undang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Najib Razak meringkuk dalam penjara Kajang atas hukuman penjara 12 tahun atas kesalahan jenayah rompakan 42 juta ringgit. Esok lusa, jika Najib Razak kalah dalam perbicaraan kes rompakan Wan MDB 2.3 bilion ringgit yang akan bermula pada hari esok, 25 kes jenayah rompakan berbilion-bilion ringgit ini, hukuman maksimum yang akan dihadapi oleh Najib Razak adalah 250 tahun meringkuk dalam penjara neraka dunia. Saya cukup kasihan dengan Najib Razak. Dia terlupa. Janji-janji Allah bahawa kita manusia hanya hidup sementara di dunia ini. Ini tanda-tanda kebesaran kuasa Allah. Pemimpin zalim, pemimpin yang tamak haloba merompak harta negaranya, mati sia-sia dalam penjara dunia kerana terlalu rakus, tamak, lagak gatas, jadi panangkau penyamun penyangat toyol lanun yang sangat-sangat gilakan dunia Pakcik Makcik Oto Arok. Buat apa kita berlumba-lumba untuk merompak di dunia ini, Najib Razak? Sedangkan kamu sedang hidup menderita dalam penjara Kajang. Beratus-ratus tahun hukuman penjara atas dosa besar kamu merompak harta negara kamu. Ini bukan hal main-main. Tidak mudah dapat pengampunan diraja, bosku Najib. Kamu tersilap percaturan kuasa dunia di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Kamu terlalu ikut percaturan kuasa iblis, syaitan dan dajjal laknatullah. Dan akhirnya kamu menderita dalam penjara Kajang. Tidak lama lagi kita akan buat PRU 15. Najib Razak sudah tidak layak untuk menjadi ahli parlimen, menjadi wakil rakyat dan menjadi calon pada PRU 15. Tidak ada pengampunan diraja Najib Razak. Kita tak perlu tunggu 14 hari untuk jawatan kamu terlucut secara automatik sebagai ahli parlimen dan ahli Dewan Rakyat. Berdasarkan rahsia sulit. Disebabkan Najib ini terlalu tamak merompak sehingga dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Secara rasmi Najib Razak sudah hilang kelayakan sebagai ahli Dewan Rakyat, sebagai ahli parlimen. Banduan penjenayah itu tak boleh lagi datang dalam persidangan akhir parlimen di Dewan Rakyat sebelum kita mengadakan PRU 15. Banduan penjenayah itu tidak boleh lagi hadir perbahasan Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan di Dewan Rakyat pada bulan hadapan Pakcik Makcik Oto Arok. Kebenaran adalah tetap kebenaran.
Bukan orang lain yang menghancurkan kamu, Najib Razak. Musuh kamu adalah diri kamu sendiri. Musuh kamu adalah nafsu serakah kamu yang terlalu tamak, halu barakus, merompak-merompak setiap hari di negara kita. Saya kesian tengok kamu. Tertipu dengan pangkat, kuasa, kekayaan dan kemasyhuran dunia tipu-tipu. Iya. Saya kasihan tengok kamu, Najib Razak, dengan pengikut-pengikut kamu. Syok sendiri merompak-merompak, akhirnya lingkup tersungkur. Dihumban oleh Allah ke dalam penjara neraka dunia. Najib Razak, saya di sini mengajak kepada jalan kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan suruh kamu merompak. Saya tegur kamu, saya nasihatkan kamu berhenti merompak sebelum kamu hancur oleh Allah. Nasihat-nasihat dan teguran saya, amar ma'ruf nahi mungkar ini kamu tolak mentah-mentah sejak tahun 2016 sehingga tahun 2022. Lebih kurang 6-8 tahun saya mengingatkan kamu, Najib Razak, jangan merompak, wahai pemimpinku. Akhirnya masih mulut Jufazli Syahman. Allah Subhanahu wa taala hancurkan kamu pada PRU 14 lalu. Hilang jawatan Perdana Menteri, hilang jawatan Menteri Keuangan. Masih mulut Jufazli Syahman. Kamu hancur dan kalah secara mengejut dalam Mahkamah Malaysia. 9-0. Tidak ada satu orang hakim bagi kemenangan. Sebab terang-terangan kamu merompak harta rakyat Malaysia dan harta negara Malaysia. 42 juta ringgit itu. Masih mulut Jufazli Syahman. Kamu akhirnya menangis menderita bersama pengikut-pengikut kamu kerana kamu tak tahan dengan hukuman penjara neraka dunia yang ditunjukkan oleh Allah yang Maha Berkuasa. Atas rasa kasih sayang dan hormat saya kepada kamu, Najib Razak, saya tegur baik-baik untuk membawa kamu kepada kebenaran dan kebaikan. Atas rasa kasih sayang dan hormat saya kepada kamu, Najib Razak. Kejujuran dan keikhlasan saya untuk menegur kamu, wahai pemimpinku, berhenti merompak, akhirnya dijawab Allah hari ini. Bukan saya yang masuk penjara Kanjang. Bukan saya yang masuk penjara Sungai Buloh. Kamu, Najib Razak, menangis darah, tersiksa bersama pengikut-pengikut kamu yang terpenjara dalam penjara neraka dunia ini. Kesian, sangat kesian. Seorang pemimpin yang sangat-sangat berkuasa, yang sangat-sangat kaya hasil merompak harta negaranya, tidak mengindahkan teguran dan nasihat-nasihat yang baik
dilantunkan oleh Cu Fazli Syahmat bertahun-tahun. Najib Razak, saya tahu kamu sedang menonton syarahan ini dalam penjara Kajang. Saya tegur kamu kerana saya sayang kamu kerana Allah. Saya tidak mahu kamu dihumban oleh Allah ke dalam penjara neraka Jahannam. Kami ingatkan kamu berhenti merompak sebab kami sayangkan kamu sebagai pemimpin kami. Tetapi sayang 1000 kali sayang. Kamu memilih kesesatan dengan cara merompak-merompak dengan cukup sombong dan angkuh di hadapan Allah. Sayang 1000 kali sayang. Teguran-teguran yang baik kamu tolak hanya semata-mata kamu mahu memuaskan nafsu seraka kamu. Merompak sehingga hari tua kamu menderita dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Pintu taubat terbuka luas, Najib Razak. Pintu keampunan Allah terbuka luas. Jangan lupa minta maaf dengan 32 juta rakyat. Banyak dosa-dosa kamu merompak di hadapan rakyat, Najib Razak. Banyak dosa-dosa kamu di hadapan Cu Fazli Syahmat yang kamu zalimi. Banyak dosa-dosa kamu di hadapan Altan Tuya, di hadapan Kevin Morais, di hadapan Husin Najadi yang kau bunuh dengan sangat kejam. Banyak dosa-dosa kamu di hadapan raja-raja, di hadapan Tun Dr. Mahathir dan negara Malaysia berdaulat ini, Najib Razak. Pengkhianatan terbesar yang kamu buat ini akhirnya membawa satu penyiksaan di hari tua kamu. Ketahuilah, Najib Razak, kamu akan meringkuk dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh sampai mati atas dosa-dosa kamu merompak. Sediakan kain kafan putih, suruh keluarga kau gali lubang kubur dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Suruh keluarga kau beli batu nisan awal-awal, beli buku Yasin. Penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh itu adalah tempat pengakhiran kehidupan kamu, bosku. Selama ini kamu dibiarkan hidup senang lenang, merompak 32 juta rakyat dan negara kami berpuluh-puluh tahun. Selama ini kamu kebal merompak rakyat Malaysia dan negara Malaysia dengan cukup kejam, dengan cukup zalim, dengan cukup sadis. Kini, dalam keadaan 42 kes jenayah rompakan kamu masih tidak ditutup oleh kerajaan Malaysia, tidak ditutup oleh kerajaan rakyat di Putrajaya, tidak ditutup oleh kerajaan agung Najib Razak. Maka ini adalah tanda-tanda kebesaran kuasa Allah. Bosku Najib, pangkat kekuasaan kemasyhuran dan harta-harta haram hasil rompakan adalah istidraj untuk kehidupan kamu dan 7 keturunan kamu. Iya, pangkat, kemasyhuran, kekayaan hasil daripada merompak di dunia ini adalah istidraj untuk kamu sehingga kamu menderita dalam penjara Kajang. Bosku Najib,
Kesian, sangat kesian. Kamu terlalu tamak merompak di dunia ini, Najib Razak. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, suka ataupun tidak, pemimpin zalim, pemimpin perompak, pemimpin penyamun sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernama Najib Razak di dalam penjara Kajang Pakcik Makcik Oto Aro. Najib Razak menggali lubang kubur sendiri dan masuk perangkap sendiri yang dia buat berpuluh-puluh tahun dalam negara ini. Najib Razak menzalimi diri sendiri dan membunuh dirinya sendiri dengan kerja-kerja kejahatannya, merompak-merompak yang dilaknat oleh Allah. Bosku Najib, akhir kata, selamat maju jaya untuk mati sia-sia dalam penjara neraka dunia dan penjara neraka jahanam Allah. Pulangkan balik semua duit-duit yang kau rompak setiap hari kepada rakyat dan negara. Jangan sampai kau mati lemas dalam lubang kubur kau kerana dosa-dosa kejahatan kau merompak harta rakyat, harta negara ini. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilaknat oleh 32 juta rakyat. Ingat, mana-mana manusia yang menyokong pemimpin zalim, pemimpin penyamun, pemimpin penyangak, turut dijanjikan neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakcik Makcik Oto Aro, pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong pemimpin penyamun laknatullah, dijanjikan neraka jahanam oleh Allah seperti mana Allah bersumpah dengan cukup tegas dalam kitab Al-Quran. Najib Razak, kami tidak mahu bersekongkol dengan kamu di hadapan Allah. Merompak duit rakyat dan duit negara. Kami tidak mahu ikut kau masuk dalam penjara neraka jahanam Allah. Kami takutkan Allah, Najib Razak. Kami tidak takut untuk berkata benar di hadapan kamu, wahai banduan penjenayah perompak yang menderita dalam penjara Kajang. Kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, yang maha berkuasa. Kami tidak menyembah pangkat, kekuasaan, kemasyuran, duit-duit rompakan haram di dunia tipu-tipu sementara ini. Kami tak takut miskin. Kami tak takut ditangkap. Kami tak takut mati dibunuh. Untuk berkata benar di hadapan pemimpin penyamun laknatullah seperti kamu, Najib Razak. Misi perjuangan kami sudah selesai. Allah akhirnya memakbulkan doa 32 juta rakyat yang dizalimi. Hasil kerja kau merompak dengan sangat kejam di hadapan Allah. Misi perjuangan kami di hadapan Allah sudah selesai. Melihat seorang pemimpin yang takabur, yang sombong dan angkuh merompak harta rakyat, harta negaranya di hadapan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Teruskan hidup Najib Razak. Jangan bunuh diri dalam penjara Kajang walaupun kau sangat-sangat menderita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah Maha Kuasa Najib Razak. Kau sebagai pemimpin perompak, penyamun, penyangga laknatullah, tidak ada kuasa sehingga meringkuk dalam penjara neraka dunia, yaitu penjara Kajang. Ingat, Allah Maha Kuasa. Duit haram rompakan kau di seluruh dunia tidak ada kuasa sehingga kau terkejut menangis darah disumbat dalam penjara Kajang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Checkmate. And masuk perangkap sendiri. Panduan penjenayah. Yang koyak mental menderita. Check in penjara Kajang Pak Cik Makcik Oto Arong. Sekian. Terima kasih Najib Razak kerana merompak negara kami dengan cukup tamak dan akhirnya kau menerima balasan setimpal dari Allah. Check in penjara neraka dunia yang sangat-sangat hina. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat. Najib Razak terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang dikurniakan oleh Allah yang Maha Berkuasa ini, yang berjaya menghantar Najib Razak ke dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh secara mengejut pada hari Selasa. Misi saya sudah selesai. Game is over. Banduan penjenayah perompak penyamun penyangga laknatullah bernama bosku yang terkejut tidur dalam penjara Kajang Pak Cik Makcik Oto Arong. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi Pak Cik Makcik Oto Arong.